Senang, bahagia lah, aman. Kita rasa gitu. Dalam aman kita kena. Dalam aman kita tak kenal Allah. Dalam aman kita tak mensyukuri nikmat Allah. Dalam aman kita tak kenal diri, kenal Allah. Kita menyangka Allah Ta'ala kata hidup kita ni bahagia, elok, aman. Padahal di sisi Allah engkau tak kenal diri, tak kenal Allah, engkau hanya menyembah kepada kenikmatan. Kau tak menyembah kepada siapa yang menggunakan kau ni. Kau rasa tak? Tu saya maksudkan kau menyembah di alam kejadian. Kalau kejadian ni maknanya kau menyembah kepada bentuk-bentuk yang kau inginkan. Kau buatlah jadi-jadian tu tadi. Syurga ke ni, kau buat neraka tu seolah-olah jauh daripada engkau. Kau seolah-olah engkau dapat syurga dalam beramal kau. Kau hayal. Bukan saya cakap syurga tak betul tapi hayalan engkau tu dah pergi kepada tahapan itu. Tahapan itu engkau membikin sendiri seolah-olah engkau beramal kau tu kau nampakkan syurga. Engkau tak merasakan pemilik syurga tu lebih dekat daripada bahayanya tadi. Jadi engkau adakan di samping Allah yang tak pernah tinggalkan kau tu, ada dengan kau sentiasa, dan kau adakan syurga. Jadi engkau membawa syurga tu kepada Allah. Seolah-olah engkau menyembah pada dua, Allah dan juga iaitu nafsu engkau. Bahaya tak bahaya ni. Ini wali-wali Allah memang singkirkan ni. Dia dalam pelajaran ilmu dia memang dia singkirkan ni. Tak cukup lagi dia tanam kau hidup-hidup. Pelajaran orang dulu-dulu gitu. Yang betul-betul ikut. Dia nak sampai kau betul tahapan Allah betul-betul. Kau sebut Allah tu memang betul kau dah akil balik lah kau maknanya dah betul. Tapi pelajaran kita mana ada? Tinggi mana PhD pun ada sampai takut sijil takut pada Allah ada? PhD dia tu ada tak sijil takut pada Allah ada? Mana ada? Jadi tak tinggi lagi. Dia yang paling tinggi adalah mengenal Allah. Rasulullah kata mengenal. Jadi wali-wali Allah memang dia tekan ni dulu. Sebelum dia nak bagi ilmu lain. Kesucian dulu. Baru masuk yang lain. Kesucian tak ada tu pasal ilmu banyak. Tapi ulama su buruk. Ya Allah. Sanggup menukar tadi. Hukum ni ke sini gini. Dia tukar. Dia cari di sini untuk membetulkan. Boleh ikut. Padahal tak boleh. Sebab dia tak belajar kesucian tadi. Mengenal diri, mengenal Allah. Maka jadi gitu ulama banyak kita jumpa sekarang ni. Bukan bumi sini lah, bumi tempat lain. Bukan kita nak hina ulama. Bukan, tak ada. Saya bukan nak hina ulama. Tapi Nabi bagi tahu penghujung zaman, pengakhir zaman nanti. Kita akan bertemu dengan yang lebih aku takut daripada Dajjal, kata Rasulullah. Iaitu pemimpin atasan yang buruk suk dan juga ulamanya yang suk. Maka larilah sejauh-jauh dengan ulama. Ini ulama su bukan saya kata ulama semua tapi Nabi kata banyak nanti pengakhir zaman. Kebingungan nanti. Kalau Dajjal tu turun, banyak ulama-ulama yang ikut Dajjal, ulama su ni tadi. Sebab mata pelajaran dia tak ada mata pelajaran kenal diri, kenal Allah, takut pada Allah. Sebab Allah bagi tahu yang betul ulama original, orang yang betul kenal aku, takut pada aku tu baru ulama. Jadi kita mengenal ulama, dia PhD, dia ni gelaran orang lain semua. Jadi kita ingat dia ulama. Jadi manusia lah letakkan dia tu tapi Allah tak iktirafkan dia ulama. Sebab Allah Ta'ala kata hanya yang takut, yang kenal aku, itu ulama. Jadi kita nak cari orang yang betul-betul takut, dia lupa pada Allah, dia menangis. Ya Allah, tu para wali tu dia memang original punya takut pada Allah. Bukannya main-main punya takut. Takut betul-betul. Ada kedirian pun dia rasa salah besar dah. Ini dalam solat dia rasa ada diri lagi nak pergi sana. Ya Allah, tu belum lagi. Kau tinggi serban macam mana kau belajar 3 gudang kitab kau. Tapi kau solat masih lagi otak untuk fikir-fikir. Masih kau tak matikan diri, kau tak tahu. Ada ulama-ulama gitu. Bukan bumi sini lah. Banyak kitab-kitab dia tapi bila solat dia rasa macam dia yang solat. Mana ada kedirian dia dalam dia solat, dia mengaku dia yang solat. Maka itu menunjukkan itu fawailul lil musallin. Celaka neraka wail orang yang solat dia lalai. Sebab dia rasa diri dia tu lalai. Bukan saya cakap, Allah beritahu. Yang diingat Allah sedikitnya. Tapi lain dia sebut dia dalam dia tak ada kesucian. Dia boleh tipu orang lain tapi Allah
Orang-orang yang betul mukmin, dia tahu orang ni solat dia. Sebab mata pelajaran dia tak ada mata pelajaran iaitu kesucian, iaitu kenal diri, kenal Allah. Bila tu tak ada, janganlah fikir dia nak khusyuk. Dia tak boleh. Dia tak tahu apa tu khusyuk. Dia tahu sebut dia khusyuk lah, dia ajak khusyuk. Bertakwa lah, dia tak tahu apa benda takwa. Dia hanya ilmu tulis, ilmu yang dia belajar tu untuk melepaskan dia jawapan dia. Tapi dalam hidup dia, praktis dia, bila dia sebutkan nama Allah, tak bergetar hati dia, tak takut hati dia. Kan? Pura-pura je. Ni kita kena lari daripada ulama. Nabi bagi tahu akhir zaman. Carilah ulama yang betul-betul, yang mata-mata tombak, anak-anak panah semua attack kat dia. Ulama pada akhir zaman dia kebanyakan yang betul-betul begitu ciri-ciri dia. Dia disisihkan. Dia terpaksa menyorokkan diri. Sebab semua mata-mata, kalau tahu mata-mata tombak, mata panah semua menuju pada dia. Sebab cakap-cakap dia tu betul benar. Jadi kita nak kena betul-betul lah. Lagi kita nak menghampiri kepada era kehadiran manusia yang mulia, Imam Mahdi. Bila bertambah hampir, kukuhkan betul-betul, hilangkan rasa kedirian dia. Tolonglah betul-betul kita dengar. Biar kita mati dalam keadaan gitu. Mati tetap mati. Tapi mati pengakhir zaman ni mati beramai-ramai. Rasulullah kata, banyak mati kita nak. Cepat. Sebab nak apa? Nak tunjukkan kiamat besar, kiamat kecil mati. Manusia dah terlampau ramai kan. Jadi Allah hantar macam-macam cara lah orang. Tapi mati pasti mati. Jangan kita risaukan sangat. Yang mustahak sekali, ya Allah, aku harus mati tapi aku nak dengan kau. Mati tu dengan aku merasakan ridha kau. Maknanya kehidupan aku ni aku ridha, sentiasa hidup dengan kau, ya Allah. Jadi aku bila bersedia kalau mati tu sebab aku sentiasa berhidupan dengan kau. Jadi aku ni dah memang mati dan yang hidupnya engkau. Aku menyembah pada hidup engkau. Jadi aku nak hidup engkau. Kalau kau macam mana pun aku mati pun, aku nak hidup engkau. Maknanya dia dudukkan di situ. Jadi dia tak risau. Para wali-wali Allah begitu. Dia mati bagi dia tu maknanya dia tak risau. Yang risau tadi mati hati dia dengan Allah dan rasa ada kedirian. Itu yang dia risau. Mati hati dia tak ingat Allah tu lebih dia risau lagi. Kalau mati-mati ni semua akan mati. Aku bila-bila akan mati. Cukup masa tempoh dia aku akan mati. Tapi yang aku risau mati aku lupa pada Allah. Itu yang dia takut. Tu kata saya Siti Jenar kan. Tu. Al-Fatihah dengan dia tu tadi. Nanti kita akan dapat ilmu-ilmu rahsia yang Allah bagi. Sebab dia dah memang mendahului kita yang lebih mukmin lagi pada kita sebelum. Jadi dia dah mendapatkan daripada Allah rahsia-rahsia tu dia kan. Daripada Rasulullah sampai wali-wali Allah. Jadi kita nak maknanya jangan ada kedengkian kepada dia, kebencian kepada wali-wali Allah. Tanamkan ya Allah kecintaan kepada dia. Sebab bila kita cinta orang yang cinta kepada Allah, kita akan dapat tergolong fad'uli fi ibadi. Jadi masih sekarang ni kita nak kukuhkan. Apa? Kita dah bukan kita berani mati. Tapi kita dah tahu tempat duduk kita dengan yang maha. Kita menyembah maha hidup, bukan menyembah pada benda mati, syurga, neraka, bukan. Itu benda mati. Dan Allah hidupkan jadi syurga, Allah hidupkan jadi neraka. Dan apa benda pun semua mati. Tapi bila Allah hidupkan, kita nampak dia hidup. Tapi kita tak nampak yang menghidupkan siapa? Syurga tu. Siapa? Yang menghiaskan tadi. Jadi kita kena duduk kat situ. Kita menyembah yang maha hidup, bukan yang syurga yang mati. Syurga pun mati juga. Bila Allah bagi tahu, baru dia hidup, berfungsi nikmat-nikmat dia tadi. Semua daripada Allah. Tu maksud saya. Saja kata syurga ni mati. Tak ada. Bukan tak ada. Kena jelas perkataan saya kan. Saya kata, dia tu semua mati. Kuluman semua dia tak ada. Allah Ta'ala kata. Yang tetap kekal ada. Jadi bila aku nak mengadakan kursi Usama wal ar di langit dan di bumi, aku baru saya akan isinya apa bentuknya. Aku. Yang kau nampak benda tu syurga. Nampak siapa yang mencipta. Itu maksud saya. Para wali Allah beres kajian dia. Siapa yang belajar dengan wali Allah beres jelas. Dia bukan menyembah syurga, bukan takut neraka. Memang
Dia latih la ilaha il Allah betul-betul. Allah lebih best daripada yang lain. Tu. Kalau azab tu tak azab lagi. Lupa Allah lebih azab daripada. Dia dah ajar gitu dalam pondok dia orang para wali tu. Masuk je era merdeka, habis dah. Sikit dah lama-lama orang dah pandang sijil. Bukan saya cakap sijil tu tak betul. Tapi kebanyakan dah jadi pandangan mata kita kepada nilai seseorang tu atas sijil. Mula-mula tak ada berapa sangat. Lama-lama dah mula dah. Kita nak cari mengajar mana-mana sekolah, universiti, masjid, mesti ada sijil. Dah. Yang kualiti yang betul-betul sebenarnya bukan bergantung pada sijil. Bukan saya cakap yang sijil tu tak kualiti. Tapi engkau dah bersandar kepada sijil. Saya jumpa juga orang yang hebat-hebat ni tadi. Taraf wali. Dia belajar universiti ni banyak. Tapi sijil dia sesat buah katil. Buah katil dah berabuk. Berapa lama dia simpan dah? Sijil Arab ni, sijil Mekah, sijil Madinah. Tapi semua dia kata semua buah katil. Dengan Allah tu yang nombor satu dia. Jadi kalau dia mengajar mana-mana, dia tak ada sijil aku Allah. Padahal dia ada sijil. Kalau dia tunjuk, orang lain tak boleh nak tengok sijil berapa banyak. Kenapa engkau buat ada sijil 1, 2 engkau nak heboh? Itu orang dah taraf kenal Allah. Dia sorok semua. Tak ada apa dia kata. La ilma lana dia kata. Benci aku dengan apa yang aku dah ada. Aku nak dengan Allah. Bukan aku nak pelekeh ilmu. Bukan. Tapi aku dah faham Allah tu lebih mustahak daripada apa yang telah dibagi ni tadi. Takut aku membesarkan apa yang itu begitu kita berapa. Bila kita dah tak jumpa manusia dah macam tu, dah makin jauh lah masyarakat kita dengan. Sebab ulama-ulama yang betul-betul tu tadi dah ditarik oleh Allah SWT. Ataupun disembunyikan oleh Allah. Ataupun sebabnya manusia dah menghina. Orang yang betul-betul ni jadi hina sebenarnya. Jadi asing kan Rasulullah kata. Jadi ini yang berhati-hatilah. Kita kalau boleh jauhkan. Jangan bukan benci, jauhkan ulama yang taraf ini. Dia lebih bahaya daripada Dajjal. Dia lebih bahaya daripada Dajjal, Nabi kata. Jadi bukan suruh benci, jauhkan. Jauhkan, kalau boleh tak mau dengar dia punya syarahan. Boleh buka YouTube dia jangan buka. Kita cari yang berkesan hati kita supaya buka. Banyak lagi ustaz-ustaz dalam YouTube tu ada. Yang berkesan masuk sentuh rohani kita. Itu kita buka. Jangan yang ajak kita hibur-hibur lah je ni. Lepas tu kita tengok dia dekat dengan pemimpin-pemimpin yang tak betul ni. Dia bersekongkol dengan ni. Kita tengok dia jadi macam lalang lah dengan ni, boleh dengan walaupun cakap dia keluar Quran hadis dia. Kita tengok watak perangai dia kenal diri dengan Allah tak. Tu sebab orang yang macam ni dia yang hentam kita dulu nanti. Bukan Dajjal tu. Dia lebih bahaya daripada Dajjal. Dia boleh tukar sistem-sistem agama kita. Pasal dia kata dia tahu. Kita pula masyarakat dah tahu dia ni ulama kita ingat. Rupanya kita salah menilai, teliti. Dia tu bukan ulama di sisi Allah. Dia hanya ahlil kitab ni masih lagi lam yakunil lazina nakafaru min ahlil, masih lagi kufar. Tapi kalau orang yang betul-betul takut pada aku, kenal pada aku, itulah ulama aku. Jangan kita salah tafsir menilai ulama tu. Bukan saya nak hina ulama, tapi jangan kau salah faham. Ahli kitab kau kata dia ulama. InsyaAllah. Mudah-mudahan minta maaf. Terima kasih perhatian penuh. InsyaAllah sama-sama. Kita memahami, amaliahkan dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh nakkan Allah je, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah je. Tak mau lain dalam hidup kita. Hilangkan kedirian kita betul-betul nak Allah. Selamat kita, aman kita diselamatkan oleh Allah. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, ada rasa kedirian dalam menyampaikan. Wa'afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.